Mungkin apa ni saya percaya Dato' Aidit juga barangkali ada alasan-alasan yang lebih konkret untuk mengatakan kenapa rakyat Malaysia, kenapa pengundi wajib undi UMNO ataupun Barisan Nasional. Baik, masih Syed Syukawi, Dato' Hassan dan sedang penonton sekalian. Saya bila nak buat satu pendirian, sebab saya ni ialah perunding ni dia kena fikir masak-masak daripada segala angle, apatah lagi kalau kita ni perunding Islam. Jadi bila saya fikir masak-masak, saya tanya segi apa yang saya nampak dan saya juga tanya segi apa yang ternyata dalam hukum Islam. Biar saya mula dengan apa yang saya nampak dulu. Pertama sekali, bila saya semak dan saya nilai aku janji ataupun manifesto Barisan Nasional, satu saya tengok pengisiannya tak ada yang menyalahi segi agama. Walaupun ada satu dua perkara yang mana saya sering kata ini kalau PM ada satu sesi khas dengan NGO Islam, settle benda tu, satu dua perkara. Tapi secara keseluruhannya saya tengok manifesto atau aku janji ini menepati jiwa Islam. Hanya masyarakat kena faham, menepati jiwa Islam ni ia adalah sesuatu yang infinite. Maknanya bila kita sampai satu tahap, ada satu tahap lagi. Bila sampai satu tahap, ada satu tahap lagi. Justru kalau masyarakat mengharapkan dengan satu manifesto, ia ibarat sempurna, itu mustahil. Itu satu perkara. Kedua, saya tengok kesungguhan PM. Beliau bila menghuraikan aku janji itu, beliau menghuraikan seolah-olah benda itu wajib. Berbanding pula dengan di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat, ada yang sampai mengatakan bahawa manifesto itu bukan janji. Dan kalau katakan bila dia cakap betul, kalau itu salah, kenapa yang pemimpin-pemimpin lain dan Pakatan Rakyat tak betulkan dia? Maknanya diam tanda setuju. Jadi, saya anggap bahawa di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat, mereka masih lagi mempunyai satu persepsi, satu pendirian, cakaplah apa pun janji, itu bukan janji sebenarnya. Jadi macam mana saya nak pegang? Tapi saya tengok PM lain pula. PM bicara perkara itu seolah-olah dia wajib, dia memikul amanah yang berat, mesti laksanakan. Itu perkara kedua. Perkara ketiganya, kita lihat segi rekod prestasi. Baik, tak ada siapa boleh nafikan BN pun ada kelemahan. Tetapi apa PM telah lakukan dalam masa 4 tahun kebelakangan ini, dalam rekod saya lah, dalam setahun kebelakangan ni saja, yang saya rekod saya lah, 4 kali dia dah minta maaf atas kelemahan yang lalu. It takes a statesman, it takes a person with integrity and high noble qualities to say I am sorry. Berbanding dengan pihak-pihak lain yang mana pelbagai kelemahan telah ditimbulkan. You tak patut bicara, you tak patut kata you ni setuju dengan pluralisme, you tak patut liberal, you tak patut sokong LGBT dan pelbagai perkara. You tak patut nak ambil hak Allah segi hukum, menentukan orang ni masuk syurga atau tidak. Tapi kalangan mereka saya tengok tak ada pula cakap minta maaf. Jadi bila saya tengok orang ni tak minta maaf, dia ada sifat-sifat angkuh. Bila sifat-sifat angkuh yang mengingatikan saya, kenapa? Satu sebab iblis itu diusir keluar daripada syurga, sifat angkuh itulah. Jadi takkanlah saya nak pegang pada orang yang ada sifat angkuh. Itu 3 perkara yang saya lihat pada saya nilai pada apa yang saya lihat. Now, saya juga ialah seorang yang belajar segi agama. Mungkin saya bukan kelulusan dalam bidang syariah dan sebagainya, tapi kesungguhan saya nak merujuk pada orang yang mahir dalam agama ada. Dan agama ialah satu perkara yang sekarang ni mesti jadi sandaran pada para pengundi yang beragama Islam. Antara lain, dalam agama kita diajarkanlah ya, ada pelbagai kaedah, ada pelbagai prinsip dan sebagainya. Saya nak sentuh 5 lah Cik Syakawi, kalau kita boleh bersabar sikit dengan saya kan. Antara lain, bila Islam mengajar kita menolak sesuatu keburukan lebih baik dari menerima sesuatu kebaikan. Maknanya begini, kalau ada satu pihak dia menawar kita kebaikan, tetapi jelas dia juga membawa keburukan, kita nak ambil ke risiko itu. Kalau segi pengajaran agama kita kena tolak. Sebab apa? Kita tak boleh afford untuk mengambil risiko menerima sesuatu keburukan walaupun orang itu ada janji kebaikan. Itu perkara pertama. Keduanya, kalau katakan kita berhadapan dengan 2 pihak, satu pihak ada kelemahan, satu pihak pun ada kelemahan. Tetapi yang satu pihak ni kelemahan dia bab syariat tak cukup, bab akhlak ada cemar.
tetapi bab akidah dia okey, maknanya dia tak menentang akidah Islam. Satu pihak ni pula segi akhlak pun teruk, segi syariat minta pula langkah mayat dulu. Bab akidah dia nak campur adukkan dengan pluralisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Maka antara ni maknanya pihak yang sampai bab akidah pun tercemar, itu kita kena tolak. Maka di situ saya lihat BN nampak gaya inilah yang kita kena support. Baik, perkara seterusnya, matlamat tak menghalalkan cara, ya, ends does not justify the means. Ini pun ialah satu nilai sejagat bagi penonton-penonton yang bukan beragama Islam. Anda tak boleh menafikan not everything can justify everything, ya. Just because the objective is good doesn't mean that you can do anything. Kalau you buat juga, you bersifat macam Machiavelli, di mana ends matlamat menghalalkan cara. Segi agama dan tuntutan nilai sejagat, kita tak boleh matlamat baik kita ikut semua cara, tak boleh. Jadi dalam hal ni Cik Syarkawi, saya tengok di pihak Pakatan Pembangkang ni lah, ya, saya lihat mereka ni begitu kemaruk dan rakus dengan matlamat mereka, sehinggakan mereka tak begitu indah kalau ini bawa pada perpecahan, kalau ini bawa kekeliruan, sampaikan nama Allah pun nak diterjemah, diguna oleh orang bukan Islam di dalam Bible, cara yang difaham oleh Bible itu pun ada di kalangan mereka awal-awal lagi nak persetujui. Ini kalau ikut pemimpin mereka sendiri, ialah sama dengan mengkufur nama Allah. Berat tu, berat tu sangat. Dan akhir sekali lah Cik Syarkawi, ya, kita ni Islam dipelihara dalam perlembagaan. Maknanya sama ada orang Islam atau bukan Islam, kita wajib bersama-sama mengagungkan perkara itu. Untuk memelihara perlembagaan, sekiranya untuk memelihara itu kita juga perlu entiti yang sanjung perlembagaan, entiti yang sanggup juga memartabatkan agama Islam dan hak-hak termaktub dalam perlembagaan. Maka entiti itu juga kita wajib untuk pelihara dan jayakan supaya apa yang termaktub dalam perlembagaan juga dapat dijaga. Jadi bila saya tengok dalam ini semua, rumusannya untuk PRU 13 wajib undi Barisan Nasional.